dulu-dulukan kita adakan pada tahun ini insyaAllah. Yang mewakilkan sahabat saya Timbalan Mursi Saudara Syafiq, seluruhnya ahli jawatan kuasa surah kubah muslimin semat adil hadirat terutama Allah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama bagi tak surah kubah, saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan dan sambutan dan diberikan oleh para jemaah untuk kita sama-sama mengimarahkan solat kita dan majlis korban kita pada tahun ini insyaAllah. Dan untuk pengumuman insyaAllah selepas solat kita akan ada sedikit jamuan dan kita semua jemaah dapat meraihkan supaya dapat lagi insyaAllah meningkatkan lagi ukhuwah dan silaturahim dengan kawan bermelur insyaAllah. Dan insyaAllah majlis korban bermula lebih kurang dalam pukul 11. Kita menunggu lembu dah akan dihantar daripada Serendah dan akan sampai di depan pukul 11. InsyaAllah kita akan mulakan. Dan peragihan korban seperti yang disebut, kita ada 4 warna kupon yang berbeza. Jadi kita akan agihkan kupon itu selepas solat nanti. Dan setiap rumah kita agihkan 1 kupon. Jadi kita tentu terus sikitlah. Jadi jangan anak ambil, ada cucu ambil jadi banyak kan, tak ambil tak lembu nanti. Jadi kita satu rumah satu saja. InsyaAllah kalau ada lebih kita InsyaAllah kita ada buat kenduri di sini kita ada makan insyaAllah. Dan untuk korban tu kita jangkakan siap selepas kedua dia InsyaAllah dalam kedua. Dan kita turun solat zuhur ramai-ramai insyaAllah untuk kita ibaratkan lagi pada hari yang berkat ni insyaAllah. Sekian sekadar itu maklumat dari saya. Dan insyaAllah selepas ini juga kita juga kita akan edarkan peti derma itu untuk terguna untuk pengurusan surah dan minta semua jemaah dapat meningkatkan lagi pahala kita menyumbang kepada kita surah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kepada Ustaz. Jadi insyaAllah selepas kita sama-sama menunaikan solat sunat Aidil Adha. Jadi kita nak tahu lah bagaimana cara untuk melakukan solat sunat Aidil Adha. Pertamanya dengan niat usolli sunatal Aidil Adha raka'ataini ma'rumah lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat ma'rum kerana Allah Ta'ala. Dan kita takbiratul ihram dan kita baca doa iftitah. Dan baru kita takbir sebanyak 7 kali diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan selepas itu kita baca Al-Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua, selepas kita bangun daripada sujud yang kedua, kita akan terus bertakbir sebanyak 5 kali diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar insyaallah. Dan pengumuman untuk besok di Masjid Amru Al-As akan mengadakan pada hari Isnin Masjid Amru akan mengadakan korban. Jadi sembelihan akan dilaksanakan pada besok hari dan dijemputlah kepada semua jemaah sekalian untuk sama-sama meraihkan di Masjid Amru insyaAllah bermula jam 8.30 pagi. Quramatis salat. الذي يوسوس في صدور الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian supaya bertakwa kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bersempena dengan hari raya Aidil Adha yang memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasul yang menunjukkan contoh Islam yang sebenarnya kepada Allah, maka para jemaah haji yang berhimpun di Makkah menunaikan ibadah haji bagi menghidupkan syiar Islam itu, serta umat Islam di seluruh dunia juga merayakannya dengan ibadah sembahyang, menyembelih korban dan bertakbir. Pada hari yang mulia ini, marilah kita melakukan muhasabah diri dengan peringatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Thawban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a lakum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qa'il, wa min qillatin nahnu yawma'id. Qala bal antum yawma'idin kathir, walakinnahum ghutha'un ka ghutha'is sayl. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Yang bermaksud dari Thawban radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hampirlah berlaku di mana umat-umat yang lain mengelilingi dan melakukan terhadap kamu, yakni umat Islam, seperti orang-orang yang mengelilingi hidangan makanan yang lazat. Lalu ada seorang yang bertanya, adakah kerana kita sedikit bilangannya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya bilangan kamu di masa itu ramai, tetapi seperti banyaknya buih dan sampah sarap yang dihanyutkan oleh air banjir. Di masa itu Allah menghilangkan rasa kehebatan kamu, yakni umat Islam, yang ada di dalam hati-hati musuh kamu, dan Allah campakkan ke dalam diri kamu penyakit al-wahn. Maka ada seorang yang bertanya, apakah dia al-wahn itu wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlampau kasihkan dunia dan terlalu takutkan mati. Wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sedarlah betapa amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berlaku di hadapan mata kita pada hari ini. Umat Islam dan tanah airnya bukan sahaja dijajah, bahkan diri umat Islam sendiri boleh dijadikan hamba oleh musuh-musuh Islam di seluruh dunia. Kekayaan hasil bumi negeri-negeri Islam diangkut bagi membangun negeri-negeri penjajah itu, dan boleh digunakan untuk membunuh umat Islam di mana sahaja, sehingga umat Islam menjadi seperti binatang yang disembelih dan dilapah, dibahagi dagingnya dan dimakan dengan lazatnya. Wahai kaum muslimin dan muslimat, sehingga kini walaupun dikatakan negeri-negeri Islam sudah merdeka, penjajah asing itu sudah meninggalkan dan balik ke negeri masing-masing, tetapi pengaruh ajaran mereka tetap ada dalam kepala dan akal umat Islam. Maka umat Islam yang jauh akal fikiran daripada ajaran Islam yang sebenar, pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara dengan baik melalui ilmu yang ada di dalam dada para ulama yang saleh dan kitab-kitab yang muktabar, yaitu ajaran Islam yang sempurna dalam mengurus perkara agama dan urusan dunia. Ajaran yang sempurna ini telah berjaya menjadikan umat Islam di zaman dahulu mendapat pertolongan Allah dan keberkatannya, menjadi umat yang mulia dan gagah sehingga dapat memerintah dunia dengan hukum Islam yang adil, membawa rahmat Allah kepada seluruh alam, menyebabkan ramai orang-orang yang masuk Islam daripada bangsa bukan Arab. Maka apabila umat Islam di akhir zaman ini menjauhkan diri mereka daripada ajaran Islam, sebaliknya menjadi anak-anak murid penjajah itu, inilah yang menyebabkan mereka menjadi lemah dan hina. Mereka sedang diperlakukan oleh musuh-musuh Islam di seluruh dunia. Murid-murid penjajah inilah yang memerintah umat Islam dengan ajaran dan cara yang ditinggalkan oleh penjajah yang diajar kepada mereka itu. Inilah akibat yang menimpa umat Islam hari ini. Sebenarnya telah berlaku ke atas umat Islam amaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 149 hingga 151.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Subhanallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, nescaya mereka memesongkan hati sehingga menjadi sesat dan kamu terlingkup mendapat kerugian. Bahkan sebenarnya Allah sahaja Tuhan yang memelihara kamu, dan dialah sahaja sebab baik yang menolong. Kami campakkan ke dalam hati-hati orang-orang yang kafir itu rasa takut terhadap orang-orang Islam dengan sebab mereka syirik terhadap Allah yang tidak memberi apa-apa kekuatan kepada mereka. Tempat mereka ialah ke dalam neraka, dan ia adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang zalim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi masirata syahr." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud aku diberi pertolongan dengan musuh merasa takut dalam jarak jauh sebulan perjalanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini negara-negara bukan Islam boleh menyerang dan membunuh orang-orang Islam. Umat Islam tidak lagi dirasa takut dan gerun oleh musuh, di mana rasa hebat terhadap umat Islam yang ada dalam hati-hati mereka sudah hilang, sehingga orang-orang bukan Islam itu boleh menyerang di mana sahaja negeri Islam yang mereka mahu, sama ada dengan sendiri atau mempergunakan orang-orang Islam membunuh sesama mereka. Inilah yang sedang berlaku di Palestin, Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, Mesir, Yaman, Burma, Bangladesh, negeri-negeri Asia dan Afrika, setelah umat Islam bermandi darah di Bosnia, Kosovo dan lain-lain. Sekarang ini jumlah umat Islam di seluruh dunia dikatakan mencapai 1,3 bilion, yakni 1.300 juta. Jumlah yang sangat ramai, bertabur di bumi yang banyak hasilnya dan berada di seluruh pelosok dunia, sehingga ke dalam negeri bukan Islam, tetapi kedudukan umat Islam sangat lemah. Tidak boleh berbuat apa-apa terhadap musuh-musuh yang mengepung mereka, dan musuh boleh melakukan apa sahaja terhadap umat Islam, seperti orang-orang yang mengelilingi hidangan yang lazat, boleh memakan dan meratah dengan sedapnya. Serta ada pula di kalangan umat Islam yang memakan diri sendiri dengan membunuh sesama umat Islam. Sebenarnya berlaku perkara yang diberi amaran oleh Rasulullah SAW. Umat Islam menjadi lemah seperti sampah dan buih yang dihanyutkan oleh air banjir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini tentera bersekutu sedang menyerang di Iraq dan Syria di atas nama menentang keganasan dengan alasan pembunuhan oleh kalangan umat Islam sendiri secara marah dan dendam, sehingga tidak mengikut hukum Islam yang sebenarnya dan melanggar undang-undang antarabangsa. Adalah tidak boleh dinafikan ada kalangan orang-orang Islam sendiri yang membuat salah, tidak mengikut hukum Islam, bahkan boleh dibunuh dengan kejahatannya. Tetapi biarlah orang-orang Islam sendiri yang bertindak dengan adil, bukannya membiarkan musuh bertindak dan orang-orang Islam menjadi alat-alat kepada musuh. Negara-negara umat Islam yang bergabung dengan negara kuasa besar di atas nama menentang keganasan itu sebenarnya telah menjadi alat kepada musuh. Adakah tidak boleh faham betapa negara-negara kuasa besar itu membiarkan Yahudi Zionis membunuh rakyat Palestin, Hindu India membunuh rakyat Kashmir dan lain-lain tanpa peduli kanak-kanak, kaum perempuan, orang tua dan memusnahkan kemudahan hidup. Mereka membiarkan orang-orang Islam Rohingya di Burma dibunuh oleh kaum agama Buddha yang fanatik. Masjid-masjid dan rumah-rumah dibakar hangus. Mereka juga membiarkan orang-orang Islam di Afrika dibunuh oleh penganut Kristian, dan ada lagi tempat-tempat lain. Seolah-olah darah orang Islam tidak ada harga dan nyawa orang Islam sangat murah, boleh dihapuskan begitu sahaja. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, walaupun demikian, ajaran Islam hendaklah dipelajari daripada para ulama yang mendalaminya dalam semua perkara. Betapa ajaran Islam yang sebenar itu adalah rahmat Allah
dan daripada sifat Allah Maha Adilnya, sehingga negeri-negeri yang diperintah oleh Islam di zaman dahulunya menyebabkan orang-orang bukan Islam masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai. Baiknya ajaran Islam yang diamalkan oleh umatnya secara ilmu dan faham cara melaksanakannya menyebabkan mereka menjadi hebat, ditakuti oleh musuh-musuh Islam kerana baik dan adil hukumnya, bukan kerana ganasnya, menunjukkan cara yang menjinakkan manusia kepada Islam sehingga kawan menjadi lawan, bukannya meliar dan menakutkan orang serta membanyakkan lawan. Ini adalah kerana mereka di zaman dahulu berdakwah dengan petunjuk Allah daripada firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Surah Fussilat ayat 33 hingga 36. Yang bermaksud, siapakah yang lebih baik kata-katanya lebih daripada sesiapa yang berdakwah kepada agama Islam serta mengerjakan amal yang saleh, seraya berkata, sesungguhnya kami daripada orang-orang Islam dan tidak sama sekali-kali yang baik dibandingkan dengan yang jahat. Tolaklah kejahatan orang terhadapmu dengan yang terbaik. Nescaya orang yang bermusuh di antaramu dengannya bertukar menjadi baik sehingga menjadi kawan yang dikasihi. Tidaklah boleh melakukan perkara ini melainkan oleh orang-orang yang sabar, dan tidaklah menerimanya melainkan kepada orang-orang yang mendapat punya besar dari Allah. Dan jika sekiranya engkau digelincirkan oleh syaitan dengan sesuatu, maka berlindunglah dengan Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, apabila jahil dalam perkara agama menyebabkan lupakan hari akhirat, tidak menyedari adanya dosa dan pahala, menyebabkan tenggelam dan leka dengan kehidupan dunia sahaja dan mengejarnya, walaupun menjadi hamba kepada musuh Islam dan terpengaruh dengan ajarannya yang sesat, menyebabkan menjadi penakut dan takut kepada mati kerana dosa yang banyak dalam keadaan tidak tahu bertaubat dan tidak masuk ke dalam pintu taubat yang luas dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Mereka yang lalai itu melihat dan nampak hanya kehidupan dunia yang dekat dan tidak kekal, tidak percaya kepada syurga neraka yang kekal di hari akhirat. Akhirnya mereka yang mengejar dunia semata-mata menjadi bangsat, hina dalam kehidupan dunia dan menerima akibat sengsara di hari akhirat. Sebaliknya mereka yang menegakkan Islam dan berusaha menjadikan dunia itu sekadar tempat menyediakan bekalan di hari akhirat yang kekal, diberi kemenangan memerintah dunia yang luas sebelum meninggalkan dunia dengan yakin kepada janji Allah dengan syurga di hari akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabata ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Suratul Hadid ayat 20 dan 21. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hiburan serta perhiasan, sekadar bermegah-megah di antara kamu, berlumba-lumba membanyakkan harta dan meramaikan anak-anak. Semuanya itu sama seperti hujan yang menyuburkan tanaman, menjadikan orang-orang yang kafir merasa kagum tertarik hati melihat kesuburannya.
Kemudian tanaman itu berubah. Selepas itu engkau melihatnya menjadi kuning, akhirnya menjadi hancur berkecai. Dan di hari akhirat disediakan azab yang berat kepada mereka yang mengejar dunia sahaja. Dan ketahuilah keampunan dari Allah dan keridhaan-Nya bagi orang-orang yang mengutamakan hari akhirat. Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menggoda, yang memperdayakan orang-orang yang tertipu dengannya. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah pada hari raya ini kita merasakan betapa besarnya nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita patut berbangga kerananya. Hanya kematian di dalam iman dan Islam sahaja yang diridai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan beragama Islam. Pada hari ini juga hendaklah kita ingat betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam yang dianjurkan di dalam Islam. Tanda iman seseorang ialah dia kasih kepada saudara seagama dengannya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat Al-Bukhari. Yang bermaksud, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri. Sehubungan itu hendaklah lahir di dalam hati setiap orang Islam perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di serata pelosok dunia, sama ada mereka yang ditimpa kemiskinan dan kebuluran di negara-negara Afrika, dan umat Islam yang sedang dijajah, dizalimi dan dibunuh serta ditindas seperti di Palestin, Mesir, Syria, Iraq, selatan Thailand dan sebagainya. Adalah menjadi tanggungjawab umat Islam untuk membantu mereka daripada terus ditimpa kesusahan. Jika tidak mampu membantu mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman manusia. Muslimin dan muslimat sekalian, pada hari yang mulia dan penuh berkat ini, marilah kita membanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui berbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Tanda kasih kita kepada baginda dirakamkan melalui ucapan salawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surahul Azim, surah Al-Ahzab ayat 56, yang bermaksud,
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkan selawat dan salam ke atasnya dengan sesungguhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمشركين وعلِ كلمة الحق والدين. اللهم وحد صفوف المسلمين وقو عزائمهم. اللهم اكتب السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والزوار والمقيمين والمسافرين في البر والبحر من المسلمين. اللهم ارزقهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تحرم علينا بذنوبنا فضلك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنزل الرحمة على سلاطين الكرام أولاد المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وخصوصا على Seribu Duka baginda yang di-Pertuan Agung Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Syah Ibnu Marhum Sultan Badri Syah wa ala Seribu Duka baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Haminah. Allahumma atil umrahuma muslihanin muwazzafin wa ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ij'al maliziyya wa sa'ir biladil muslimin tayyibatan aminatan mutma'innatan rakhiyah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله